Wih. Ada soalan? Baik. Kita ada lebih kurang 30 minit untuk solat Jumaat. Jadi dalam 30 minit ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan beberapa perkara. Yang pertama sekalinya ialah saya nak sebutkan bahawa dalam kehidupan kita ni yang paling utama dalam kita melaksanakan ibadah adalah kita dituntut untuk melaksanakan ibadah ni dengan istiqamah. Istiqamah maksudnya kita melaksanakan ibadah ni secara berterusan. Maknanya tidak kata buat sekejap lepas tu tinggal, tak buat, hilang, akhir. Samalah kita contoh supaya kita buat sembahyang Jumaat, kita buat secara istiqamah. Itu adalah yang paling utama bagi kita. Baik. Kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dia sebut 5 perkara yang perlu kita sentiasa fikir. Kita ni kena sentiasa fikir 5 perkara supaya kita ni istiqamah dalam melaksanakan kebaikan dan juga ketaatan. 5 perkara kita kena fikir. Yang pertama sekali kita kena fikir saat kita mati. Kita kena fikir saat kita mati, bagaimana keadaan kita? Adakah kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah? Husnul khatimah maksudnya mati dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan yang buruk keadaannya. Yang pertama, kena fikir selanjutnya. Kalau kita tak fikir yang ni, masalah kepada kita. Kalau kita fikir, kita akan jadi istiqamah sebab kita tak tahu kita bila akan mati. Yang keduanya ialah kita kena fikir tentang keadaan kita di dalam kubur. Macam mana keadaan kita dalam kubur nanti? Adakah kita ini berada di taman daripada taman syurga ataupun daripada lubang neraka? Kalau kita selalu baca, kalau orang baca tahlil maknanya jadikan kubur dia kufratan rawdatan min riyadil jannah. Jadikan kubur dia adalah taman daripada taman syurga, wa taj'al kufratan minhu faridniran. Jangan jadikan kubur dia kubur dia sebagai lubang daripada lubang neraka. Jadi kita fikir agak mana agak-agak macam mana kita ni kalau mati esok, kita ni dalam kubur, kita ni dalam taman daripada taman syurga ataupun lubang daripada lubang neraka. Ayat itu kita kena fikir. Yang ketiganya ialah kita kena fikir tentang bila kita dibangkit, saat kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat nanti, kita bangkit dalam keadaan kita bahagia ataupun derita. Kita bangkit esok dengan keadaan kita ibadat kita ni duduk dalam, kita bangkit dalam keadaan derita ataupun dalam keadaan kita ni bahagia. Kemudian yang keempatnya kita kena fikir adalah hari kiamat nanti, adakah kita akan mendapat redha Allah ataupun kemurkaan Allah? Nah, kalau kita bangkit dalam keadaan kita mendapat redha Allah, maka bahagia kita. Kalau kita bangkit dalam keadaan kita dimurkai Allah, maka celaka kita. Dan yang kelimanya kata Imam Ghazali ialah kita kena fikir tentang syurga dan juga neraka. Kena selalu fikir kita sudah nanti kat mana, syurga ke ataupun neraka. Kalau kita sentiasa fikir 5 perkara ni, kita akan sentiasa istiqamah dan melakukan ketaatan dan juga ibadah kepada Allah. Dan dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah ni, kita kena ada dalam diri kita 2 perkara. Dia panggil al-khawfu wal-raja. Kena ada perasaan takut dan juga perasaan harap. Takut dan juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ada perasaan kita ni takut dan juga kita harap. Kalau kita tidak ada benda ni, mungkin kita akan jadi rosak, jadi punah. Kalau kita kata punah habis. Maknanya kucaran habis, kata. Suka ben wang bahasa dia ni boleh. Jadi kalau kita lihat para usul sahabat
tabi'in, salafus salih, dia tidak pernah merasa aman dengan kehidupan dunia. Tak rasa senang. Dia tak rasa senang kehidupan dunia apabila, terutama sekali bila dia mendengar satu hadis Nabi SAW. Satu hari Nabi bersabda, kita nak baca ni. Bila dengar hadis ni, dia rasa hidup dia tak tenang, rasa takut, tapi dalam masa sana mengharap. Apa Nabi kata? Nabi kata, inna ahadakum la ya'malu bi amalil ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Sesungguhnya seorang daripada kalian, dia akan melakukan amalan-amalan ahli syurga. Buat amalan ahli syurga, sembahyangnya, puasanya baik, sehinggalah kata Rasulullah, jarak dia di antara dia dengan syurga tu hanya satu hasta. Maknanya buat amalan dia banyak, dekat benar dengan syurga, selakuh ya. Kalau kita zero ni, sehasta ni selakuh lah, dekat dah masuk syurga. Tapi Nabi kata, summa yasbiqu alaihi alkitab fayuhtatamu lahu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Tapi Allah dah tulis dalam catatan dia bahawa dia ahli neraka, menyebabkan dia bila akhir usia dia melakukan amalan ahli neraka, kemudian dia masukkan dalam neraka. Awal baik nak masuk syurga kalau dia amalan dia. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala dah tulis dia ni sebagai ahli neraka. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu dah apa akan berlaku. Maknanya hujung usia dia tu, dia melakukan amalan yang merosakkan amalan-amalan baik dia, sehingga kan dia dimasukkan dalam neraka. Kemudian Nabi sebut wa anna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un. Begitu juga ada seorang ni, dia melakukan amalan dia ni amalan ahli neraka, jahat sungguh kata. Kalau kata tu kepala pengat, lalu dia kalau kafir dia jahat sekali. Ahli neraka dia, jarak dia dengan neraka hanya satu hasta lagi. Dekat sangat dah ceritanya, dekat sangat dah dengan neraka, dengan amalan dia. Tapi oleh kerana telah dicatat dalam apa ditentukan oleh Allah, dia tulis, maka dia akhiri fayahtamu lahu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Akhir sekali, bila sebelum dia mengakhirkan usia dia melakukan amalan ahli syurga, menyebabkan dia dimasukkan dalam syurga. Jadi hadis ni, orang-orang soleh bila dengar hadis ni, dia takut. Dia takut nak menjadi tangisan kepada orang soleh. Takut kita rasa sedap, kita terbudaya dengan amalan kita. Akhir sekali sebelum kita meninggal, kita melakukan kesilapan dan kesalahan, menyebabkan kita ni dihuman. Satu hari ada sahabat Nabi dalam satu peperangan mati. Orang kata dia ni mati syahid. Dia ni ahli syurga. Nabi kata, siapa tahu dia ahli syurga? Sebabnya apa Nabi kata? Nabi cerita, sebab jihad tu memang amalan yang tu puji, mati. Tapi sebelum dia mati, oleh kerana dia tak tahan dengan kesakitan yang ditanggung dia tikar diri dia sendiri, mati. Menyebabnya dia akhirnya bunuh diri. Jadi ni nak antara contoh. Asalnya ahli syurga akhir. Jadi sebab itulah Imam Ghazali dia pesan kita, kalau kita tengok orang jahat, jangan kita rasa kita hebat buat ibadah, tangguh kita kata ahli neraka dulu. Sebab kita tak tahu, kemungkinan di akhir usia dia dosa dia dengan Allah Ta'ala. Di akhir usia dia bertaubat kepada Allah, diampunkan dosa dia masuk syurga. Orang yang pada awalnya buat amalan yang banyak, mungkin di akhir usia dia melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah dia atau merosakkan amalannya, maka dia human dalam neraka. Jadi kita kena ada perasaan
al-khawf war raja. Sentiasa takut dihumban keadaan neraka, berakhir dengan amalan su'ul khatimah. Pada masa yang sama kita menaruh harapan kepada Allah supaya Allah ni jaga kita. Sentiasa menjaga diri kita ni supaya kita akhiri umur kita ni dengan amalan yang soleh. Baik. Jadi kita kena takut kepada Allah sehingga akan kita merasakan kalaulah semua orang dimasuk syurga, hanya seorang yang dihumbankan ke dalam neraka, kita mengharapkan bahawa seorang itu adalah bukan kita. Dan sekiranya semua orang dimasukkan dalam neraka kecuali seorang sahaja yang masuk syurga, kita kena mengharapkan bahawa seorang itu adalah kita. Kena ada. Jadi kena ada perasaan. Sebab kita kadang-kadang kita tertipu dengan amalan kita. Berapa ramai orang terpedaya dengan amalan dia rasa dia hebat, dia rasa dia baik, dia rasa dia lebih mulia daripada orang lain. Orang lain itu ahli neraka semua. Nah, sebab dia rasa syaitan dia bagi menghasut. Itu maknanya ujian kepada orang yang melakukan ibadah. Sekali maka dia melakukan perkara yang boleh merosakkan diri dia, tapi orang itu mungkin dia boleh bertaubat kepada Allah dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas dia cerita Rasulullah bersabda, Rasulullah kata, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Bila Allah nakkan kepada seorang itu dia mendapat kebaikan, maka Allah akan buat dia beramal. Bila Allah nak orang itu jadi baik, Allah akan buat dia beramal. Bagi taufik kepada dia, gerakkan dia untuk dia melakukan amalan. Ni mana semacam orang tak ada asal jahat, tapi hujung usia mungkin jumpa orang tu, orang boleh nasihat dia menyentuh hati dia, maka dia bertaubat dengan taubat nasuhat, menyebabkan dia masuk. Ada orang yang buat amalan yang banyak, tiba-tiba oleh kerana dia terpedaya dengan amalan dia rasa niat, dia rasa takabur, dia rasa ujub, akhir sekali dia rasa dia terbaik, orang lain terbaik, maka dia akan merosakkan diri dia. Nanti kita kena jaga. Kemudian Nabi kata, sahabat pun bila Nabi kata bila Allah nak ke seorang itu kebaikan, Allah akan buat dia beramal. Ditanya kepada Rasulullah, bagaimana Allah membuatkan dia ni beramal? Lalu Nabi sebut, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautihi. Allah memberikan taufik kepada dia untuk melakukan amal salih sebelum dia meninggal dunia. Jadi kita kena sentiasa berharap pada Allah supaya Allah memberikan kita ni istiqamah dalam keimanan dan juga melakukan amalan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah. Tanya kitanya nak cerita benda lain, tapi dah mukadimah tu. Ada lagi 15 minit dan lebih kurang 20 minit lagi. Nak cerita hari ni ialah kita sekarang ni, sebenarnya nak ceritanya, kita sekarang ni 30 Jamadil Akhir. Esok kita masuk bulan Rejab. Bila masuk bulan Rejab, maka kita telah masuk hari untuk kita ni telah menggerakkan langkah kita menuju Ramadan. Bila masuk bulan Rejab, Rejab ini adalah bulan haram. Allah Taala sebut, inna iddatash shuhur indallah apa ni 12 syahran arba'at minhum hurum. Inna iddata Allahumma salli ala Muhammad. Ini mah boleh. Sesungguhnya bilangan bulan di Allah Ta'ala ni ada 12 bulan, 12 syahran. Dampak daripadanya adalah bulan haram. Salah satu bulan haram adalah bulan Rejab. Dan bulan Rejab ni biasanya bulan yang dilupakan. Biasa lupa sebab dia berasingan daripada bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan haram lain ketika tu jujur. Yang ni adalah berasingan. Baik. Bila masuk bulan Rejab ni, bermaksud kita telah hampir dengan bulan Ramadan. Maknanya lepas bulan Rejab, lepas tu Syawal tu, Rejab, Syawal, Ramadan. Bila bermula besok,
kita ada Rejab, Syakban, Ramadan. Kita ada lebih kurang 60 hari lagi daripada anak masuk bulan Ramadan. 2 bulan lagi. Baik. Persoalan dia ialah bagaimana kita ni nak buat persediaan menyambut Ramadan. Ada orang dia tak fikir langsung pun berkaitan dengan bulan Ramadan. Tak apalah nanti bulan Ramadan jumpa lah kalau mau banyak. Dia tak fikir sangat. Maknanya dia kira maknanya sampai masa jumpa bulan Ramadan. Tak fikir macam mana kita nak sambut Ramadan, bagaimana kita nak buat amalan dan sebagainya. Dia tak fikir. Sebab apa? Sebab dia sibuk dan juga dia rakus dengan kejar dunia, menyebabkan dia lalai, ditambah pula dengan kejahilan tentang tuntutan agama. Maknanya kita ni bila kita sibuk, kita duk lalai dengan dunia kita ni, dengan kesibukan dunia kita, kemudian campur dengan satu lagi kejahilan, menyebabkan kita tak fikir mana Ramadan. Ada orang dia akan mengambil peluang. Mengambil peluang masa-masa ni untuk membuat persediaan menyambut bulan Ramadan. Sebab dia tahu bulan Ramadan ni bulan yang digandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia nak jadi orang yang paling terhadapan dalam menyambut bulan Ramadan. Mana kalau bulan Ramadan datang nanti, dia lah orang yang paling bersedia untuk menyambut Ramadan, dan bila masuk Ramadan dia lah orang yang terbaik dalam melaksanakan ibadah dalam Ramadan. Sebagaimana disebutkan oleh Ta'ala dalam surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk mendapatkan nikmat dan kesenangan itu, hendaklah berlomba-lomba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan. Jadi kalau orang nak kelebihan dan kesenangan, dia akan berlomba-lomba dalam mengejar demi untuk mendapat kesenangan yang dia impikan. Baik. Bagaimana kita nak sambut bulan Ramadan? Sebut rekah ni ada 15 minit lebih kurang 25 ni nak. Jadi kita tentu lah belakang betul kan? Lama ni belajar pun 25 hari ni. Baru ni kata tak berhenti ustaz kan? Boleh berhenti malam ngaji pun 24 lebih kurang dalam 15 minit. Baik. Yang pertama ni ialah bila masuk bulan Ramadan, Nabi ajar kita perkara pertama kita kena buat, kita kena banyak berdoa supaya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kita kena banyak doa supaya Allah pertemukan bulan Ramadan. Kerana perkara ini adalah perkara yang disunatkan kepada kita, dan ada satu hadis Nabi SAW, cuma status dia ni lemah sikit, dhaif, tapi boleh beramal dengan fadailul amal, dan disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam kitab Al-Azkar, di mana Nabi apabila masuknya bulan Rejab, besoklah malam ni masuk bulan Rejab, maka Nabi akan berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dari riwayat disebut wa barik lana fi Ramadan. Nabi sebut, ya Allah ya Ta'ala, barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Maknanya kita ni masuk bulan Rajab ni dah mula berdoa sungguh-sungguh supaya Allah ni pertemukan kita ni dengan bulan Ramadan. Sebab kita tak tahu usia kita macam mana ni. Apabila kita dah berdoa, menaruh harapan nak bertemukan Ramadan, dan kita telah bercita-cita melaksanakan ibadah di sana, setiap apa yang kita niatkan itu telah menjadi amal soleh kepada kita. Jadi amal soleh kepada kita. Niat baik itu dah dapat pahala. Yang keduanya ialah kita nak sambut Ramadan ini, kita kena ingat bahawa bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Ada ramai orang dia nak sambut bulan Ramadan, dia kata tak apa, nanti bulan Ramadan ni kita buat taubat. Bulan Ramadan tu kita taubat, kita bersih bulan Ramadan. Lah ni tak apalah, sekarang ni kita nakal-nakal kalau kita buat lebih kurang. Nanti bulan Ramadan Allah janji dah dengan pengampunan, masa tu kita buat ibadat sungguh-sungguh. Kalau saya di Mesir dulu, biasa orang Arab, perempuan-perempuan dia kalau tidak bulan Ramadan tak pakai tudung, setelah dia pejabat tak pakai. Kita pergi esok
Cantik pula pakai tudung. Baru ingat hari satu Ramadan. Baru fikir, tak lupa pakai tudung. Satu Ramadan pakai tudung dulu. Habis ke Syawal raya, tak ada tudung habis dah. Maknanya bagus juga. Di satu sudut maknanya dia menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Tak maaf benar-benar yang dia tahu tapi tak pakai. Dah, bulan Ramadan pakai tudung dulu bagus dan sebagainya. Orang dia jadi pemurah. Tapi kita sebagai yang dituntut oleh kita ialah bila kita nak sambut Ramadan, yang dianjurkan kepada kita ialah kita kena sambut bulan Ramadan ni dengan lembaran yang putih bersih. Bukan kita masuk bulan Ramadan tu dengan dosa yang mencemari diri kita. Kita masuk bulan Ramadan tu dan keadaan kita tu dah putih bersih. Mana daripada sekarang ni kita dah mula membersihkan diri kita daripada dosa-dosa. Supaya kita masuk bulan Ramadan, kita masuk dalam keadaan kita suci bersih, maka kita akan mendapat melaksanakan ibadah itu dengan sempurna. Bukan kata baru sampai hari itu baru nak bersih diri, nak cuci dosa dan sebagainya, maka kita akan luput daripada fadilat yang banyak. Dan kita kena bersihkan diri kita ni. Kita sambut hari lebaran ni, hari lebaran Ramadan ini dengan putih bersih ni, sekiranya dengan Allah, bersama dengan Allah, iaitu kita dengan melakukan taubat nasuha. Bila sebut taubat nasuha ni ialah taubat yang sebenar-benarnya. Kalau dengan Allah kita bertaubat sebenar-benar, kalau melibatkan dengan manusia, dan kalau dengan Allah Ta'ala kita kena menyesal, tinggal dan berazam untuk tidak mengulangi dia lagi. Kalau dengan manusia, ada hutang kena bayar. Kalau makna mengumpat kata orang kena minta maaf. Kalau curi kata orang kena kembalikan. Itu baru taubat nasuha. Kalau tidak tak sempurna kita taubat kita. Maknanya kita kena bebaskan diri kita daripada itu. Yang kemudian ialah dengan Rasulullah, iaitu kita mentaati apa yang Rasulullah suruh perintah dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Begitu juga kita dengan ibu bapa kita, saudara mara kita, sahabat kita, adik-beradik kita, kita kena dah mula berbuat baik dan sambung silaturahim. Kita biasa tunggu hari raya. Kalau sebalik pun tak apalah, nanti hari raya kita jumpa dia baik. Sepatutnya sebelum bulan Ramadan tu dah kita dah selesai dengan manusia. Bila kita masuk pada bulan Ramadan, dan keadaan kita ni dah suci bersih daripada dosa-dosa, sama ada dengan Allah ataupun dengan makhluk. Baik. Jadi dalam kita menyambut bulan Ramadan, maknanya kita kena mula bertaubat kepada Allah. Dan pada bulan Rajab ni, di antara yang diajarkan ialah kepada kita bila masuk bulan Rajab, kita dituntut untuk perbanyakkan istighfar. Masa-masa bulan Rajab istighfar. Di antara semua yang istighfar yang diajarnya ialah Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun daripada Tuhan yang Maha Agung, yang tiada sekutu baginya, yang mana ya Tuhan yang Maha Hidup dan memelihara kehidupan ini, dan aku bertaubat kepadanya. Mana perbanyakkan istighfar. Ataupun kita juga boleh baca, dituntut untuk kita ni perbanyakkan membaca istighfar Nabi Adam, taubat Nabi Adam. Apa istighfar yang dibaca oleh Nabi Adam ketika mana dia ni dikeluarkan daripada syurga, diturunkan ke bumi ini ialah Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca doa tu banyak-banyak. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta itu doa Nabi Adam. Dan juga kita boleh baca juga istighfar Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika mana ditenggelam oleh ikan paus, berada di dalam perut ikan, istighfar yang dibaca oleh Nabi Yunus adalah Alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat dah masa tu, cuma baca tak baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan
Tak ada dah Tuhan yang boleh menolong melainkan kamu saja ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Maka tolonglah aku ya Allah. Sesungguhnya aku adalah orang yang menganiaya diri. Itu maksud dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ataupun kita sentiasa banyakkan istighfar kita dengan kita baca penghulu istighfar. Sajidul istighfar, penghulu istighfar. Apa istilahnya? Tak, mungkin tuan-tuan hafal dah ni, mungkin tak tahu nama. Penghulu istighfar iaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta tu mana bagi saya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maknanya dia panggil sayyidul istighfar. Kita kena baca. Kalau tak boleh juga payah ustaz saya ni payah akan benda-benda lagi ni payah sekali. Ingatnya astagfirullah tu sebab orang dulu payah doa ni imam baca selalu astagfirullahalazim. Tak apa tak baca itu. So kurang-kurangnya baca astagfirullahalazim seboleh-bolehnya 100 kali pagi, 100 kali petang. Jadi amalan kita istiqamah. 100 kali pagi, 100 kali petang. Astagfirullahalazim. Kita datang dalam hati, aku mohon ampun daripada-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung. Minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang pertamanya kita kena minta doa Allah Taala, kita bersihkan diri kita. Yang ketiganya ialah bila kita masuk bulan Ramadan, masuk bulan Rajab ni, kita kena tanam azam untuk kita ni sambut bulan Ramadan ni dengan meninggalkan segala dosa dan juga maksiat. Kita kena tanam azam sekarang ni. Azam ni ialah kita tanam semak dalam hati tahun ni, bulan Ramadan tahun ni, aku tak nak buat maksiat dan aku nak sambung bulan Ramadan ni dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Kena tanam dalam diri kita. Nah. Dan kita kena ingat bahawa pada bulan Ramadan ni, kalau orang itu melakukan dosa, bulan Ramadan tak taubat lagi, maka dia orang yang sangat-sangat rugi. Kalau bulan Ramadan bodoh keras, tak buat maksiat, tak buat melakukan dosa lagi, maka dia akan rugi. Tak boleh baca ayat adil lah kita ni. Ada 4 minit ni. Semangat ni. Semangat kita sambung nanti kuliah akan datang lah. Kita sambung sikit apa kita nak buat sebelum daripada bulan Ramadan. Ada beberapa perkara lagi. Sama yang kita sebut hari ni. Pertama, kita kena banyak doa kepada Allah. Kemudian yang kedua ni ialah bila kita masuk bulan Ramadan, kita sambut bulan Ramadan dengan keadaan kita ni telah suci bersih daripada dosa. Kena istighfar daripada sekarang sejak masuk daripada bulan Rajab. Dan yang ketiganya ialah kita telah menanam azam bila sampai bulan Ramadan kita nak lakukan ketaatan dan kita nak tinggalkan segala dosa dan juga maksiat. Ada berapa lagi 4 perkara lagi yang perlu kita buat yang dianjurkan ulama pada bulan Rajab ini, bermula bulan Rajab. Yang ini kita akan sambung pada kuliah akan datang insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.